الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, yang menjadi petunjuk kepada manusia. Terkandung di dalamnya keterangan-keterangan daripada petunjuk dan Furqan, yang membezakan di antara dua perkara, betul dan salah, adil dan zalim, Islam dan jahiliyah, iman dan kufur. Maka sesiapa di kalangan kamu yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Bersempena dengan ketibaan bulan Ramadan, maka kita mengambil kesempatan bagi menghuraikan berkenaan Ramadan dan puasa Ramadan. Bab yang pertama, suai kenal Ramadan, untuk mengenali bulan Ramadan. Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang wajib bagi orang Islam berpuasa. Ia adalah perintah langsung daripada Allah melalui wahyu. Wahyu adalah kata-kata Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memilih Ramadan kerana ia mempunyai sebab-sebab tertentu dan janji-janji gembira kepada hamba-hambanya. Pilihan bulan Ramadan kerana ada keistimewaan. Wajibnya puasa Ramadan adalah perintah daripada Allah yang disampaikan secara wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh malaikat Jibril. Perkataan Ramadan berasal daripada perkataan Arab, iaitu Ramadhan. Ra mim dad. Ramadhan ialah meletakkan senjata di antara dua batu bagi diasah supaya tajam dan berkilau. Kebiasaannya masyarakat Arab berperang pada bulan Syawal. Pada bulan sebelum itu mereka mengasah senjata dan menghiasnya. Oleh itu mereka menamakan bulan itu dengan nama Ramadan, yakni bulan mereka mengasah senjata dan menghiaskan senjata. Ramadan juga bermakna panas matahari. Panas matahari yang memanaskan fakir. Mereka menamakan bulan puasa dengan Ramadan kerana tekak haus, yakni tekak dahaga, disebabkan bahang matahari pada siang waktu puasa. Apa itu puasa? Istilah puasa dalam bahasa Melayu berasal daripada terjemahan siam atau saum dalam bahasa Arab. Ia memberi makna imsak, iaitu menahan diri daripada apa sahaja, seperti makan, minum, bercakap dan lain-lain. Contoh menahan diri:
Yang dimaksudkan adalah daripada kenyataan Allah dalam kisah Maryam alaihi salam, ibu Nabi Isa alaihi salam. Perkataan saum yang diterjemah dalam bahasa kita dengan puasa atau perkataan siam, asalnya dengan makna imsak, iaitulah menahankan diri daripada apa sahaja. Dia ambil perkataan saum ataupun siam melalui ucapan Siti Maryam alaihi salam, ibu Nabi Isa alaihi salam, yang disebut dalam Quran. Kata-kata Maryam dirakamkan dalam surah Maryam ayat 26. Inni nazartu lirrahmani sawma, yang bermaksud sesungguhnya saya bernazar kerana Tuhan yang Maha Pemurah bagi berpuasa, yakni menahan diri daripada bercakap. Allah Ta'ala memerintah Siti Maryam, mengilhamkan Siti Maryam supaya berpuasa dengan menahankan diri daripada bercakap. Tak cakap dengan orang. Dalam istilah syarak, puasa yang dimaksudkan ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkannya dengan sengaja. Tempohnya bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Sekiranya seseorang itu menahan diri daripada makan dan minum tanpa niat, ia tidak dinamakan puasa. Begitu juga sekiranya hanya tidak makan dan minum, seperti orang bukan Islam juga tidak dinamakan puasa. Puasa mestilah menahankan diri daripada perkara yang membatalkan puasa dengan niat. Bermula daripada fajar sehingga jatuh matahari, itu dinamakan puasa. Mesti ada niat. Kalau sekiranya dia tak makan, tak minum, tak buat apa, dia tidak ada niat, maka tak dinamakan puasa. Ataupun dia niat berpuasa macam orang Hindu, dia niat berpuasa juga, tapi tak boleh makan daging, tak boleh makan ikan, sayur boleh, air boleh minum. Itu bukan puasa. Puasa mestilah bagaimana yang diajar oleh syarak, yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah menahankan diri daripada perkara yang membatalkan puasa dengan niat. Bermula daripada fajar sehingga jatuh matahari. Puasa terbahagi kepada dua, iaitu puasa wajib dan puasa sunat. Puasa wajib ialah puasa yang kalau kita buat boleh pahala, kalau tidak berdosa. Puasa sunat kalau kita buat boleh pahala, kalau tidak tidak berdosa. Puasa wajib adalah seperti berikut. Yang pertama, puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan, itu puasa wajib. Kerana puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam. Yang kedua, puasa nazar, orang yang bernazar. Kalau dia untung berniaga, dia baik, dia bersakit, dia sihat, umpamanya dan sebagainya. Lalu dia bernazar dengan nama Allah, kerana Allah, dia bernazar nak puasa, dia bernazar nak semayang, dia bernazar nak bersedekah, bernazar nak haji. Apa saja nazar. Nazar ni disebut dalam hukum nazar. Kalau nazar tu nazar berpuasa, maka puasa nazar jadi puasa yang wajib. Wajib baginya berpuasa kerana dia telah bernazar. Bernazar ni tak boleh nazar yang haram. Kalau nazar yang haram, nazar tu tak sah, tak boleh, berdosa nazar itu. Ataupun nazar berhak wajib dah. Dia nak pergi Mekah lagi. Kalau baik sakit, aku pergi Mekah, tak ada cuti, dah royak, tak apa. Ataupun dia nak semayang 5 waktu, dia kata. Itu tak panggil nazar. Kalau tak nazar pun wajib juga. Ini benda yang tidak wajib, diwajibkan kepada dia, baru dinamakan nazar. Dia bernazar nak puasa Ramadan, itu tak jadi nazar. Dia kena puasa, tak payah nazar, kena puasa juga. Dia bernazar nak puasa Isnin dan Khamis, dia bernazar nak puasa berapa hari, maka jadi nazar, jadi wajib padanya. Yang ketiga, puasa kafarah, iaitu hukuman kerana melakukan kesalahan tertentu. Yang ketiga, puasa wajib ialah puasa kafarah, puasa denda. Denda kerana kesalahan yang dia buat dari segi hukum syarak. Kesalahan dia bertubuh dengan isteri dia di bulan Ramadan, waktu siang hari. Dia kena wajib merdekakan hamba. Kena merdekakan hamba. Kalau tak mampu merdekakan hamba, kena puasa 2 bulan berturut-turut. Itu puasa kafarah.
Ataupun dia bunuh orang tidak sengaja, ada hukum kafarahnya, di antaranya puasa. Ataupun dia bersumpah, tiba-tiba dia bohong sumpah itu, dia langgar sumpah itu. Bagaimana nak bayar dia? Maka ada hukuman dia, disebut di antaranya berpuasa. Bersedekah itu boleh dibuat, pilihan, ada hukum-hukumnya. Ataupun dia melakukan zihar terhadap isterinya. Zihar, umpamanya. Dia kata isteri dia ni macam mak dia. Isteri dia macam adik dia. Dia samakan isteri dia dengan orang yang haram nikah dengan dia. Maka jadi zihar. Dia tidak boleh bersetubuh dengan isteri dia, malaikat setelah dia membayar hukuman zihar itu. Di antaranya ialah berpuasa yang disebut dalam hukum zihar. Itu puasa kafar. Puasa sunat pula mempunyai pelbagai jenis. Puasa sunat tidak wajib dilakukan. Ia terpulang kepada kemahuan individu secara sukarela. Kemahuan orang itu secara rela hati. Sekiranya seseorang Muslim tidak melakukannya, dia tidak berdosa. Antaranya adalah seperti berikut. Yang pertama, puasa selama 6 hari pada bulan Syawal. Yang kedua, puasa hari Arafah. Puasa 6 hari pada bulan Syawal. Termasuk bulan Syawal lepas raya, disunatkan dia puasa 6 hari. Sama ada betul-betul ataupun berselang-selang. Yang kedua, puasa hari Arafah, iaitulah 9 hari bulan Zulhijjah, ketika jemaah haji wukuf di Arafah. Yang ketiga, puasa hari Isnin, Khamis dan lain-lain. Banyak dari puasa-puasa sunat. Di dalam buku ini, penulis memberi fokus puasa pada bulan yang mulia bagi umat Islam, iaitu bulan Ramadan. Kenapa puasa bulan Ramadan penting? Puasa sepanjang bulan Ramadan hukumnya wajib. Wajib kena puasa bulan Ramadan. Kalau tak puasa, berdosa. Wajib bagi umat Islam yang cukup syarat. Yang cukup syarat dia. Itulah akan disebut syaratnya. Dia seorang Islam, seorang yang akil, yang berakal, yang balik, yang sampai umur, yang mukallaf. Ia adalah salah satu daripada 5 rukun Islam. Puasa bulan Ramadan, salah satu daripada 5 perkara rukun Islam. Allah berfirman dalam ayat 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang pernah diwajibkan ke atas umat yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Ayat ini menyatakan puasa itu wajib. Tak dinyatakan bulannya. Bulannya akan diterangkan ayat yang setelah itu. Allah Ta'ala mewajibkan kepada orang-orang yang beriman. Kalau kamu beriman sungguh, kamu mesti berpuasa. Kalau iman tak sungguh, iman pelawak, maka tak puasa. Kalau kamu beriman, kamu berpuasa. Dan puasa ini diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman, pengikut Nabi zaman dulu. Dan Allah Ta'ala mengatakan tujuan berpuasa ialah la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang ia mengikut segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Maknanya ibadat puasa ini melatih, mengajar, mendidik diri kita, membiasakan diri kita supaya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, yang mengikut segala perintah dan meninggalkan larangan. Apabila kita berjaya menahankan diri daripada perkara yang membatalkan puasa kerana taatkan perintah Allah dengan hati yang ikhlas, walaupun makan minum dia harus dan diwajibkan bila lapar. Tapi siang hari bulan Ramadan haram makan minum, maka kita sanggup hingga makan minum, hingga perkara yang membatalkan puasa dengan niat yang ikhlas. Maka ibadat puasa bukan sahaja ibadat puasa juga melatih diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah. Di mana tiap-tiap hari Jumaat kita dengar khatib berkhutbah, taqwa, bertakwa kepada Allah. Menunjukkan takwa kepada Allah ini sangat mustahak bagi diri manusia. Dan takwa kepada Allah inilah yang menentukan pangkat
kedudukan manusia. Pangkat kedudukan manusia di sisi Allah yang sebenarnya bukan harta benda, bukan rupa paras, bukan warna kulit, bukan baka dan keturunan. Pangkat manusia ialah bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. In akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, supaya kamu berkenal-kenalan di antara satu sama lain. Dan yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa kepada Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum min Adam wa Adamu min turab, la fadla li-arabiyyin ala adami, wala li-abyad ala aswad illa bittaqwa. Semua kamu daripada Adam daripada tanah. Tidak ada kelebihan di antara orang Arab dengan bukan Arab, di antara orang yang kulit putih dan kulit hitam, melainkan dengan takwa. Takwa yang menentukan harga diri manusia, martabat manusia, pangkat manusia, kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadat puasa mengajar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman lagi dalam ayat 185 surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Maksudnya, bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk kepada manusia. Di dalamnya terkandung keterangan daripada petunjuk dan pemisah yang membezakan antara betul dan salah. Sesiapa kalangan kamu yang menyaksikan berada dalam bulan Ramadan, maka wajiblah dia berpuasa. Sesiapa yang sakit ataupun berada dalam keadaan musafir lalu meninggalkan puasa, hendaklah dia melaksanakannya pada bulan yang lain, yakni qada. Allah mahu memudahkan kamu dan tidak mahu menyusahkan kamu. Kamu hendaklah menyempurnakan bilangan puasa itu dengan secukupnya, dan hendaklah juga membesarkan Allah, yakni bertakbir, kerana mengurniakan petunjuk kepada kamu dan supaya kamu bersyukur kepadanya. Ayat ini menyatakan bulan Ramadan ialah bulan yang lebih, bulan yang mulia di sisi Allah, bulan yang Allah Ta'ala pilih diturunkan padanya Quran. Quran tu apa dia? Quran tu hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda, keterangan-keterangan daripada petunjuk. Wal furqan, yang membezakan di antara perkara yang betul dan salah. Itu dia Quran. Duduk ngaji Quran tu, tujuan apa Quran? Orang kata tujuan baca Quran nak boleh pahala. Betul nak boleh pahala. Tujuan baca Quran nak dapat berkat. Betul nak dapat berkat. Tapi yang besar, Allah Ta'ala menurunkan Quran itu untuk menunjukkan manusia. Menunjukkan manusia kepada jalan yang betul, jalan yang benar. Quran menerangkan ini betul, ini salah. Bukan saja ini betul, ini salah. Keterangan-keterangan pula. Dalam Quran tu macam-macam hukum, macam-macam peraturan. Manusia mesti mengambil petunjuk daripadanya. Itu dia Quran. Dan Allah Ta'ala pilih Quran ini diturunkan di bulan Ramadan. Kan bulan Ramadan ni bulan yang lebih. Dan Allah Ta'ala pilih bulan Ramadan diwajibkan kamu berpuasa. Apabila kamu berada di bulan Ramadan, menyaksikan bulan Ramadan. Menyaksikan bulan Ramadan itu sama ada dengan kamu tengok anak bulan. Nampak anak bulan itu. Kita kelis diri anak bulan Ramadan dah masuk. Ataupun ada saksi yang adil. Saksi yang adil yang boleh diterima, yang dipercayai. Ramai orang, banyak pula. Kalau seorang yang adil pun sudah cukup. Kalau seorang yang adil sudah cukup menyatakan nampak anak bulan, maka wajib berpuasa. Dan para ulama juga mengatakan hisab. Hisab
oleh ahli-ahli palak yang pakar, yang berpengalaman dalam ilmu hisab untuk menentukan kenaikan anak bulan dan berlakunya awal bulan Ramadan. Ini boleh dipakai dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Dan sebaik-baiknya pakar belaka dua-dua. Di mana hisab pun pakai dan tengok pun pakai juga. Dua sekali. Dipakai kedua-duanya sekali. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, Islam ialah mengucap dan percaya tiada Tuhan yang sebenar kecuali Allah. Dan Muhammad itu utusan Allah. Mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa berbulan Ramadan, dan menunaikan haji di Baitullah di Mekah apabila mampu. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini menyatakan bahawa seorang Islam itu mestilah menunaikan rukun-rukun Islam. Rukun Islam itu mengucap dua kalimah syahadah. Rukun Islam itu mendirikan sembahyang. Rukun Islam itu berpuasa di bulan Ramadan. Rukun Islam itu menunaikan haji di Mekah. Disebut salah satu daripadanya ialah berpuasa di bulan Ramadan. Banyaknya kelebihan Ramadan. Allah Ta'ala pilih bulan Ramadan menjadi bulan puasa. Kerana bulan Ramadan mengandungi kelebihan. Di antara kelebihannya Al-Quran diturunkan. Bulan Ramadan mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Selain ia menjadi pilihan kewajipan puasa bagi orang Islam, ia juga bulan yang dipilih dalam sejarah penurunan Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Allah menyatakan kelebihan bulan Ramadan kerana dipilih bagi menurunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah. Diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah. Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah secara keseluruhan, lalu diturunkan ke langit dunia secara berperingkat. Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Baitul Izzah, rumah yang mempunyai kemuliaan, yang terletak di Lauh Mahfuz. Iaitulah tempat ditulis. Lauh ni makna papan tulisan, itu lauh. Papan tulisan. Ditulis di dalamnya segala perkara yang ada dalam ilmu Allah yang tidak terhingga. Itu Lauh Mahfuz. Di mana langit, bumi, tempat kita duduk ni macam habuk yang halus di bawah Lauh Mahfuz. Terlalu kecil Lauh Mahfuz, lebih besar lagi. Di antara yang disimpan di dalam Lauh Mahfuz ialah Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala memerintah supaya malaikat membawa Al-Quran yang diletakkan di Lauh Mahfuz diturunkan ke langit dunia, kemudian daripada langit dunia dibawa oleh malaikat Jibril secara berperingkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sarjana Islam, yakni ulama Islam, melaporkan, meriwayatkan Al-Quran tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan dalam satu masa. Ia disampaikan secara sedikit demi sedikit berdasarkan sebab diturunkan dan keperluan pelaksanaannya pada zaman itu. Allah Maha Bijaksana kerana tujuannya adalah supaya pelaksanaan dan didikan lebih berkesan. Ia mengambil masa 23 tahun bagi disempurnakan. Quran diturunkan sekaligus daripada Lauh Mahfuz, Baitul Izzah ke langit dunia. Dan dia tidak diturunkan sekaligus kepada Nabi SAW. Bahkan diturunkan memakan masa 23 tahun. Dua marhalah. Marhalah Makkiyah dan marhalah Madaniyah. Makkiyah ialah ketika Rasulullah SAW berada di Mekah, berjuang mengajak orang kepada Islam. Maka ayat yang diturunkan di Mekah kebanyakan ayat yang menerangkan berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan iman, berkenaan dengan ibadat untuk menguatkan akidah.
berkenaan dengan cerita-cerita dan kisah-kisah umat-umat zaman dulu yang berjuang untuk menegakkan akidah tauhid dan menceritakan berkenaan dengan hari akhirat, syurga dan neraka. Banyak ditumpukan perkara-perkara itu ketika Nabi berada di Mekah dengan tujuan untuk menguatkan iman terlebih dulu. Kemudian setelah iman dikuat, maka diperintah berhijrah ke Madinah, mendirikan kerajaan di Madinah. Bila didirikan kerajaan Islam, maka timbullah ada orang curi lawak macam mana, suruh ayat surat An-An. Orang berzina nak buat mana, nak buat macam mana, suruh ayat hudud. Ayat yang berkait dengan arak, berkait dengan macam-macam, diturunkan di Madinah. Yang berkait dengan perniagaan, yang berkait dengan peperangan, yang berkait dengan perdamaian, diturunkan di Madinah. Di mana Allah Ta'ala turunkan ayat ini dengan dilakukan sebab. Bila mari suatu perkara, Nabi nak buat macam mana, lalu Allah Ta'ala turunkan ayat. Maka Nabi buat ikut ayat itu. Kalau ayat tak turun, Allah Ta'ala ilhamkan kepada Nabi. Nabi menyampaikan dengan ilham daripada Allah. Kalau tak ada, maka Nabi bermesyuarat dengan sahabat-sahabatnya, mengikut perkara-perkara yang tertentu, yang menasabah, yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Quran tak diturunkan sekaligus. Diturunkan mengikut sebab-sebab dan keadaan-keadaan. Dalam ilmu Quran ada ilmu asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat. Bukan saja ilmu tajwid. Ilmu tajwid macam mana nak baca Quran. Macam mana makharijul huruf, makhraj huruf. Macam mana nak dengung, nak mat dan sebagainya. Nak wakaf, itu ilmu tajwid. Satu dua ilmu Quran. Dan di sana ada ilmu asbabun nuzul, iaitu sebab-sebab turunnya ayat. Dan ada ilmu nasih dan mansukh. Nasih dan mansukh, di mana ayat yang kemudian membatalkan hukum ayat yang terdahulu. Di sana ada ayat hukum yang disebut dalam Quran. Hukumnya tak boleh dipakai, tapi dibaca saja. Kerana hukumnya telah dinasahkan oleh ayat yang kemudian daripadanya. Itu ada ilmu yang khusus, menunjukkan bahawa Quran diturunkan dalam masa 23 tahun, mengandungi sebab-sebab yang dipilih oleh Allah supaya ayat itu lebih berkesan kepada hati orang yang beriman, lebih berkesan dan lebih mereka ingat, supaya ayat itu diamalkan, bukan saja untuk dibaca. Kita yang ada pada hari ini dah turun ayat-ayat telah disempurnakan. Oleh kerana itu kita kena baca, bukan saja baca dia, baca ilmu-ilmu Quran, ilmu tafsir, ilmu asbabun nuzul, ilmu ayatul ahkam, macam-macam ilmu yang berkait dengan Quran. Kita kena mengaji dan hendaklah beramal dengan Quran itu. Para sarjana Islam melaporkan kitab-kitab langit terdahulu seperti Zabur, Taurat dan Injil juga diturunkan pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan bulan Ramadan mempunyai rahsia dan kelebihan yang lebih besar daripada segala bulan yang lain. Bukan sahaja Quran diturunkan di bulan Ramadan. Bahkan ulama-ulama Islam mengatakan bahawa kitab-kitab zaman dulu, di antaranya kitab yang disebut namanya dalam Quran, yang wajib kita beriman kepadanya, iaitulah kitab Zabur, Taurat, Injil, diturunkan pada bulan Ramadan. Pintu rahmat dibuka, pintu neraka ditutup. Hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan kelebihan Ramadan dengan pintu rahmat terbuka dan pintu neraka ditutup. Baginda Rasulullah SAW bersabda, apabila tiba bulan Ramadan, segala pintu rahmat dibuka, pintu neraka ditutup dan diikat segala syaitan. Jadi di bulan Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ini disebut oleh Nabi SAW. Bila tiba bulan Ramadan, Allah Ta'ala buka pintu-pintu syurga. Bila tiba bulan Ramadan, Allah Ta'ala tutup pintu neraka. Bila tiba bulan Ramadan, Allah Ta'ala ikat syaitan. Dah ada orang buat jahat, dia pergi lepas.
Tuhan ikat ada syaitan, dia ukur, dia lepas syaitan. Dia sendiri yang tukang ukur dia. Tuhan tutup pintu neraka, buka pintu syurga, dia tutup pintu syurga bagi dia. Dia buka pintu neraka pula. Ini mereka yang tak puasa, yang mereka yang mengerjakan maksiat. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ramadan tiba menemui kamu sebagai bulan yang diberkati. Allah Maha Megah dan Maha Agung mewajibkan berpuasa pada bulan ini. Dibuka padanya pintu-pintu langit. Ditutup pintu-pintu neraka. Dibelenggu syaitan-syaitan. Dibuka padanya pintu-pintu syurga. Bukan pintu langit, itu silap. Ditutup pintu-pintu neraka. Dibelenggu syaitan-syaitan penderhaka. Di dalamnya berlaku malam Al-Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sesiapa yang tidak mengambil kebaikannya, maka dia diharamkan daripada mendapat kebaikannya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis ini menyatakan bahawa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menjadi bulan yang mulia, bulan yang dimegahkan, kerana di bulan ini Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita melakukan ibadat yang paling besar pahalanya, iaitulah ibadat puasa. Di bulan ini Allah Ta'ala buka pintu-pintu syurga. Diulang sekali lagi. Di bulan ini Allah Ta'ala tutup pintu-pintu neraka. Di bulan ini Allah Ta'ala belenggu syaitan. Di bulan ini Allah Ta'ala beri hadiah satu malam yang dinamakan Lailatul Qadar, malam Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan daripada kebaikan-kebaikan yang disebut itu, maka dia diharamkan mendapat kelebihan dan pahalanya. Maksud pintu syurga dibuka dan pintu neraka ditutup. Puasa pada bulan Ramadan adalah wajib menurut perintah Allah di dalam Al-Quran. Kelebihannya besar dan dosanya juga besar sekiranya meninggalkannya tanpa sebab yang dibenarkan. Di mana puasa bulan Ramadan ini bukan saja wajib, bahkan kelebihan dia besar. Allah Ta'ala beri kelebihan ruh dan jasad. Dan pahalanya besar. Pahalanya tak terhingga. Kita tak boleh nak sebut. Ibadat-ibadat yang lain 10 kali ganda hingga 700 kali ganda. Ada ibadat puasa, kita tak tahu banyaknya. Allah Ta'ala simpan di sisi dia. Dan orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa sebab, dengan tidak ada wudu apa-apa, bukan kerana haid dan nifas. Orang perempuan ada haid dan nifas. Orang lelaki ada haid nifas apa? Orang lelaki bukannya beranak, tak ada haid, tak ada nifas. Tiba-tiba dia tinggal puasa juga. Kecuali dia sakit, dia musafir. Itu lain cerita. Tak ada sebab uzur, dia tinggal puasa. Maka dia telah melakukan dosa besar. Dan dia tidak mendapat kelebihan bulan Ramadan. Allah menjanjikan syurga kepada orang yang beriman dan melakukan perbuatan baik. Berpuasa adalah tanda iman. Melakukannya pula adalah perbuatan baik yang wajib. Bulan Ramadan bukan saja diisi dengan puasa yang diwajibkan secara khusus. Ibadat-ibadat wajib yang lain juga diteruskan bersama ibadat sunat, sama ada berkaitan dengan Ramadan ataupun tidak. Jadi apabila ibadat terkumpul dengan amalan bersifat ruh, jasad dan harta, ditambah lagi kelebihan Ramadan yang pahalanya berganda berbanding bulan-bulan yang lain, ia menjadikan bulan Ramadan sebagai pesta ibadat, perayaan ibadat. Orang beriman menjadi tetamu Allah, lalu menikmati hidangan-hidangan Allah yang lazat, berupa makanan rohani dan jasmani, yang dapat menguatkan kedua-duanya ruh dan jasad. Oleh itu sudah tentu Allah mengalurkan tetamunya berlomba-lomba menuju hidangannya. Lantas Allah membuka pula pintu syurga untuk mereka yang menghayati Ramadan itu, dan menutup pintu neraka
Mereka layak mendapat keampunan dan rahmat Allah. Itu makna Allah Ta'ala buka pintu syurga dan tutup pintu neraka. Kerana bulan Ramadan ini penuh dengan ibadat. Bukan sahaja ibadat puasa yang diwajibkan. Bukan sahaja ibadat sembahyang tarawih. Ibadat tadarus Quran. Bukan ibadat-ibadat yang lain. Sembahyang 5 waktu kita buat terus pada bulan Ramadan. Sedekah dibuat terus bulan Ramadan. Bukan sahaja ibadat roh. Termasuk di dalamnya ibadat jasad. Iaitulah kita melaporkan diri untuk merehatkan badan. Mengurangkan gula. Mengurangkan tekanan darah dan jantung. Ini ibadat jasad. Menguatkan jasad. Dan ibadat harta. Berbelanja untuk berbuka puasa dan bersahur di bulan Ramadan. Ibadat harta pun ada. Ibadat jasad pun ada. Ibadat roh pun ada. Bercampur macam-macam perkara. Oleh kerana itu, kelebihannya sangat banyak. Benar-benar Ramadan ini adalah perayaan ibadat. Pesta ibadat. Yang perayaan ibadat. Nabi Muhammad SAW bersabda, permulaannya rahmat, pertengahannya keampunan, dan penutupnya dimerdekakan daripada api neraka. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum min an-nar. Permulaan bulan Ramadan adalah rahmat. Rahmat daripada Allah, bukan celaka rahmat. Orang yang tak beriman saja menganggap celaka dia yang celaka. Orang yang tak beriman saja menganggap celaka dia yang celaka. Orang yang beriman tetap menganggap bulan Ramadan adalah rahmat daripada Allah. Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita. Bukan sahaja pahala, bahkan beri nikmat bulan Ramadan ini. Nikmat kesihatan tubuh badan. Nikmat kesihatan dan kekuatan roh. Dan pertengahannya keampunan daripada Allah. Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Dihilangkan dosa-dosa kita. Dan penutupnya dimerdekakan daripada api neraka. Pada bulan ini, bukti iman terkumpulnya dengan 2 perbuatan baik, iaitu mengerjakan amal baik dan meninggalkan larangan Allah. Perbuatan mengerjakan wajib mendapat pahala daripada Allah. Begitu juga meninggalkan yang haram. Allah menjanjikan syurga kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan dengan ikhlas. Bulan Ramadan adalah tempat terkumpulnya semua perkara ini. Bulan Ramadan mengajar kita mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Wajib maknanya kalau kita buat boleh pahala, kalau tinggal berdosa. Haram kalau tinggal berdosa, kalau tinggal boleh pahala, kalau buat berdosa. Itu haram. Bulan Ramadan kita mengerjakan ibadat buat dan ibadat tinggal. Dua-dua. Iaitulah buat yang wajib, tinggalkan yang haram. Allah Ta'ala mendidik kita mengerjakan yang wajib. Ibadat puasa. Meninggalkan yang haram. Perkara yang dilarang. Walaupun yang dilarang itu halal pada bulan lain. Bulan yang lain nasi halal. Air halal. Bulan yang lain. Bulan Ramadan, waktu siang hari, nasinya haram, rotinya haram. Diharamkan sementara waktu-waktu siang hari. Allah Ta'ala mengajar kita mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Maka kita buat 2 perkara. Yang wajib pun kita buat, yang haram kita tinggal. 2 perkara. Maka mengandungi kelebihan 2 perkara. Tuntutan daripada puasa itu juga adalah menahan diri daripada perkara yang membatalkan iman. Ini kerana permulaan ayat ditujukan khusus untuk orang-orang yang beriman. Pada masa yang sama melaksanakan tuntutan puasa, melahirkan takwa daripada iman. Yang pertama, kita menunaikan tuntutan iman. Kerana Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman. Bila kita berpuasa bermakna kita mensabitkan iman kita. Ini makna dan maksud bila kita puasa.
Dalam masa yang sama, bila kita berpuasa melahirkan takwa, melahirkan taat kepada Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagi individu, yakni bagi orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, mereka meninggalkan kewajipan ini dan menolak perlindungan Allah melalui ibadat puasa yang menjadi perisai yang melindungi dirinya daripada maksiat dan godaan syaitan. Apabila mereka tidak berpuasa, mereka sendiri yang merungkai belenggu syaitan yang Allah ikat pada bulan Ramadan, lalu membuka kembali pintu neraka yang Allah tutup untuknya. Dengan meninggalkan puasa wajib itu, mereka juga membuka pintu kejahatan yang lain, lalu mereka melayakkan diri mereka menjadi ahli neraka. Bila seorang tak berpuasa, bukan sahaja dia melanggar sifat orang yang beriman. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala dah beritahu bulan Ramadan ini ditutup pintu neraka. Dia buka pintu neraka pula. Allah Ta'ala beritahu bulan Ramadan diikat belenggu syaitan. Dia jungkar, dia lepas syaitan. Ini, dia melepas diri dia sendiri. Maka dia merosakkan diri dia sendiri. Dan dia membuka pintu kejahatan untuk diri dia sendiri. Dan bila dia buka pintu kejahatan, kalau dia mati dalam keadaan tak bertaubat, maka dia melayakkan diri dia menjadi ahli neraka. Umrah Ramadan menyamai haji bersama Nabi. Nabi Muhammad SAW bersabda, umrah berbulan Ramadan kelebihannya menyamai mengerjakan haji bersamaku. Al-umratu fi Ramadan kahajjin ma'i. Umrah berbulan Ramadan sama dengan buat haji bersama dengan aku. Ini kelebihan mereka yang mampu mengerjakan umrah bulan Ramadan. Dia beri kepadanya haji bersama dengan Nabi SAW. Nabi Muhammad kecuali mereka yang tak mampu mengerjakan umrah, ada niat dalam hati dia nak mengerjakan umrah, ataupun kerana dia mengerjakan tugas-tugas yang lain, duit ada, oleh kerana keperluan jihad, maka dia menyumbang kepada jihad. Bila jihad sudah menjadi fardu ain, kalau dia ada dua jihad pun dia boleh beri, umrah pun dia boleh juga, dua-dua sekali, maka dia mendapat dua kelebihan di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada sahabat wanita Ansar. Nabi berucap kepada seorang perempuan, kepada perempuan-perempuan Ansar, apabila tiba Ramadan, kerjakan ibadah umrah, kerana satu umrahnya menyamai satu haji. Ini pesanan Nabi kepada perempuan-perempuan Ansar radhiyallahu anhunna. Perempuan Ansar adalah perempuan yang berasal daripada penduduk Madinah. Menghapuskan dosa. Nabi Muhammad SAW bersabda, sembahyang 5 waktu, sembahyang dari Jumaat ke Jumaat, dan bulan Ramadan ke Ramadan, menghapuskan dosa antara dua tempoh itu apabila meninggalkan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jum'ah wa ramadanu fi ramadan كفرت ما بينهن من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر. yakni dosa yang kita buat di antara sembahyang 5 waktu dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Dosa yang dibuat di antara Ramadan ke Ramadan dalam masa setahun dihapuskan apabila seseorang itu meninggalkan dosa yang besar. Maksud di sini bulan Ramadan, sembahyang 5 waktu dan Jumaat menghapuskan dosa-dosa yang kecil yang kita buat di celah-celahnya. Dosa yang kecil, iaitulah dosa yang tak disebut amaran yang keras dalam Quran, yang tak disebut dengan hukuman hudud qisas yang keras dalam Quran. Ini dosa yang kecil. Ada dosa besar, dosa yang disebut itu, yang disebut dalam hadis dosa besar. Kalau ditinggalkan dosa besar, maka dosa-dosa yang kecil diampun oleh Allah dengan ibadat-ibadat tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, dijauhkan daripada rahmat Allah kepada sesiapa yang berada dalam bulan Ramadan lalu tidak mendapat peluang keampunan Allah kerana tidak beribadat. Barang siapa yang tak beribadat di bulan Ramadan, maka orang ini jauh dari rahmat Allah.
rugilah dia serugi-ruginya. Dibebaskan daripada seksa neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, pada bulan Ramadan, umatku diberi 5 perkara yang tidak pernah diberi kepada Nabi sebelum aku. Pertama, apabila tiba malam pertama bulan Ramadan, Allah Maha Megah yang Maha Agung memerhati mereka. Siapa yang Allah perhatikan dia, tidak menyeksa hamba itu selama-lamanya. Allah Ta'ala bagi 5 perkara daripada bulan Ramadan. Malam yang pertama bulan Ramadan, Allah Ta'ala memerhati kepada hamba-Nya. Dengan megah, dengan sifat yang agung, Allah Ta'ala tilik ke hamba dia. Bila seseorang hamba menunaikan tanggungjawab Ramadan dan ada-ada Ramadan, Allah Ta'ala tilik, maka Allah Ta'ala tidak menyeksa dia selama-lamanya. Kedua, sesungguhnya apabila berubah bau mulutnya waktu petang, adalah lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Yang kedua, baunya yang busuk kerana dia berpuasa, harum di sisi Allah kerana Allah Ta'ala redha. Harum macam bau kasturi. Ketiga, sesungguhnya para malaikat memohon ampun untuk mereka setiap hari dan malam. Setiap hari dan malam, malaikat memohon ampun kepada orang-orang yang beriman di bulan Ramadan. Keempat, Allah memerintah syurga dengan berkata, bersedia dan berhiaslah untuk hamba-hambaku, kerana waktu hampir tiba bagi mereka berehat selepas penat di dunia. Ini seruan Allah bagi orang yang bagi bulan Ramadan. Kelima, apabila tiba malam terakhir, Allah mengampunkan mereka semua. Itu kelebihan Ramadan, 5 perkara. Lalu seorang sahabat yang berada di kalangan ramai itu bertanya, adakah ia hanya berlaku pada malam Qadar? Adakah 5 perkara ini berlaku pada malam Lailatul Qadar sahaja? Nabi Muhammad SAW menjawab, tidak. Adakah kamu tidak melihat para pekerja yang bertugas? Sebaik saja selesai melaksanakan tugasnya, dia terus diberi ganjarannya. Pekerja yang bertugas, dia beri upah. Begitulah mereka yang bertugas bulan Ramadan. Dia beri pahala oleh Allah dan kelebihan dengan tidak kira Lailatul Qadar ataupun tidak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Rahsia setahun berpuasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, sekiranya hamba-hamba Allah mengetahui kelebihan yang ada pada Ramadan, pasti umatku mengharapkan tahun seluruhnya menjadi Ramadan. Kalau sekiranya umat aku tahu kelebihan Ramadan, nascaya umat aku mahu setahun semuanya jadi Ramadan mereka. Kalau sekiranya mereka tahu besarnya kelebihan Ramadan. Hadis riwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya. Semua syaitan dibelenggu. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila tiba malam pertama bulan Ramadan, semua syaitan dan jin yang jahat dibelenggu. Dan pintu-pintu neraka ditutup. Semua pintu neraka ditutup. Dan tidak ada satu pun yang dibuka. Manakala semua pintu syurga dibuka. Dan tidak ada satu pun yang ditutup. Malaikat yang ditugas pun menyeru, wahai orang yang mencari kebaikan, teruskanlah amal kebaikan. Wahai orang yang mencari kejahatan, berhentilah daripada melakukan kejahatan. Sesungguhnya Allah berjanji pada orang yang dibebaskan daripada neraka, tugas itu dilakukan pada setiap malam. Di mana tiap-tiap malam, malaikat menyeru dengan seruan itu, wahai orang-orang yang beriman, orang yang mencari kebaikan, teruskan dengan kebaikan. Wahai orang yang mencari kejahatan, berhentilah. Allah Ta'ala tugaskan malaikat supaya menyeru dengan seruan ini. Tetapi seruan itu kita tak dengar. Kerana Allah Ta'ala nak uji kita, nak coba, adakah kita beriman kepada yang gaib ataupun tidak. Cukup dengan Quran beritahu, cukup dengan Nabi Muhammad SAW memberitahu kepada kita. Maksud syaitan dibelenggu. Apabila seseorang berpuasa pada bulan Ramadan, Allah menolongnya daripada gangguan syaitan. Ibadah puasa itu menahan dirinya daripada melakukan sebarang perkara yang membatalkannya. Ditambah pula apabila dia memelihara adat-adat berpuasa, syaitan terhalang daripada menipunya. Kerana nafsu yang menjadi penghubung syaitan
dengan manusia itu disekat oleh puasa. Oleh itu syaitan terbelenggu kerana diikat kemahuan nafsu jahat yang terhalang. Oleh kerana ibadat puasa mengikat hawa nafsu. Nafsu adalah jalan untuk syaitan menggoda manusia. Bila nafsu diikat, maka syaitan dia belenggu pada bulan Ramadan. Umat Islam percaya iblis dan syaitan wujud dan percaya mereka adalah sejahat-jahat makhluk. Percaya kepada kewujudan syaitan adalah sama percaya kepada perkara-perkara yang gaib, iaitu tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Antara tanda iman juga adalah berjanji setia kepada Allah dan bermusuh dengan syaitan. Orang yang berpuasa itu menunjukkan setianya kepada Allah, layak mendapat pertolongan Allah dalam perjuangan hidupnya menentang syaitan dan iblis, iaitu ketua golongan syaitan. Kita wajib percaya pada syaitan itu ada. Kerana syaitan disebut dalam Quran. Dan disebut oleh Nabi SAW. Kita kena percaya. Dan ini termasuk dalam beriman kepada perkara yang gaib. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la ghaiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Di antara petunjuk Quran itu ialah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Di antara perkara yang gaib, Allah Ta'ala yang kita tak nampak. Dosa pahala yang kita tak nampak. Malaikat yang kita tak nampak. Jin yang kita tak nampak. Syaitan yang kita tak nampak. Iblis yang kita tak nampak. Itu perkara yang gaib. Malaikat makhluk yang baik. Syaitan dan iblis makhluk yang jahat. Kita kena beriman. Barang siapa yang menunaikan ibadat puasa, maka dia mendapat pertolongan daripada Allah untuk berdepan dengan iblis, iaitulah ketua segala syaitan dan syaitan itu sendiri. Puasa juga bertujuan mendapat pertolongan Allah dalam perjuangan hidup. Dengan melakukan puasa, syaitan dan bala tenteranya tidak mampu melakukan apa-apa kerana mereka terbelenggu oleh nafsu manusia yang terhalang. Seluruh anggota tubuh dikawal oleh hati yang beriman dan anggota yang beribadat. Bila kita mengerjakan ibadat puasa, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, bermakna kita menahankan diri daripada tipuan dan godaan syaitan. Kerugian tidak mengerjakan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, dijauhkan daripada kelebihan Ramadan kepada sesiapa yang berada di dalam bulan Ramadan lalu tidak mendapat peluang keampunan Allah kerana tidak beribadat. Maka celakalah mereka yang tak berpuasa. Rugilah serugi-ruginya kerana dia dijauhkan dari rahmat Allah yang diberi kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Banyak lagi hadis yang diriwayatkan oleh para sarjana Islam berkenaan dengan kelebihan Ramadan. Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Dalam bulan Ramadan ada satu malam yang dimuliakan oleh orang Islam, dinamakan Lailatul Qadar. Perkara ini dinyatakan oleh Allah dalam kenyataannya dalam surah Al-Qadar ayat 1 hingga 5. Iaitulah firman Allah Ta'ala, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maksudnya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar itu. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu malaikat dan Jibril turun dengan izin Tuhan mereka, dengan membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Sejahteralah malam itu sehingga terbit fajar. Malam Qadar ialah malam yang dipilih oleh Allah. Diturunkan Quran dari Lauh Mahfuz dari Baitul Izzah ke langit dunia. Itu malam Qadar. Malam diturunkan Quran oleh Allah daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Diturunkan malam Quran itu.
Dan malam itu juga Allah Ta'ala memerintah malaikat turun ke bumi dengan diketuai oleh ketua segala malaikat, iaitulah Jibril alaihi salam. Maka malam itu mempunyai kelebihan. Lailatul Qadar adalah anugerah terbesar daripada Allah kepada hamba-Nya yang beriman. Hadiah daripada Allah kepada hamba yang beriman. Anugerah ini hanya khusus berlaku berbulan Ramadan. Pahala ibadat yang dilakukan pada malam itu menyamai 1000 bulan. Ini bermakna satu ibadat pada malam Lailatul Qadar menyamai ibadat selama 83 tahun 4 bulan. Menyamai ibadat 83 tahun 4 bulan. Ini ibadat Lailatul Qadar. Dia jarang orang umur 80 tahun ke atas. Hanya menyamai ibadat 83 tahun 4 bulan. Ia adalah tempoh umur ibadat yang cukup panjang. Sebelum umur sebenar mencapai tahap nyanyuk. Sebelum umur nyanyuk. Itu umurnya. Lailatul Qadar ni satu malam yang diberi pahalanya macam seumur manusia yang panjang umurnya sebelum nyanyuk. Apakah kelebihan Lailatul Qadar? Nabi Muhammad SAW bersabda, sesiapa yang bangun beribadat pada malam Lailatul Qadar dalam keadaan beriman dan niat yang ikhlas, pasti diampunkan kepadanya apa-apa dosa yang terdahulu. Kalau dia buat ibadat berbetulan dengan Lailatul Qadar, maka diampun dosa tahun yang terdahulu daripadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya bulan ini Ramadan tiba menemui kamu. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sesiapa yang diharamkan mendapat kelebihan itu, maka dia diharamkan daripada mendapat semua kelebihannya. Seseorang tidak diharamkan daripada mendapat kebaikannya Lailatul Qadar, malaikat orang yang diharamkan daripada mendapat kebaikan. Barang siapa yang mendapat kelebihan Lailatul Qadar, dia mendapat tuah yang besar. Barang siapa yang tak mengambil kesempatan daripada Lailatul Qadar, maka dia rugi besar. Diharamkan daripada mendapat kelebihannya. Bilakah Lailatul Qadar berlaku? Disebut dalam hadis, di antara hadisnya, Lailatul Qadar itu berlaku dalam bulan Ramadan. Pada 10 yang akhir, iaitu malam ke-21, ke-23, ke-25, ke-27, ke-29. Atau malam terakhir Ramadan. Sesiapa yang bangun beribadat dengan niat yang ikhlas, pasti diampunkan dosanya yang terdahulu dan yang terkemudian. Itu hadis mengikut riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW yang menjadi contoh kepada umatnya, turut bersungguh-sungguh melakukan ibadat pada 10 hari terakhir Ramadan. Bagi mendapat kelebihannya, beliau beraktikaf di masjid, bangun qiyamul lail, yakni beribadat di waktu malam, iaitu beribadat pada waktu 1/3 malam, bertadarus Al-Quran, berdoa dan sebagainya, yakni waktu tengah malam, terutamanya yang akhir bermalam, 1/3 yang akhir, iaitu waktu disebut dalam hadis, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi thuluthil akhir min al-lail. Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada malam ketika separuh 1/3 yang akhir daripadanya. Allah Ta'ala turun ke langit dunia, turun yang layak dengan Allah, yang tak sama dengan makhluk. Di masa itu diperkenankan doa, diperkenankan istighfar, diperkenankan segala permohonan. Di sinilah kelebihan 1/3 yang akhir daripada malam. Ibu kepada orang yang beriman, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, bersungguh-sungguh Aisyah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersungguh-sungguh melakukan ibadat pada 10 yang terakhir pada bulan Ramadan, di mana baginda bersabda kepada keluarganya, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Hadis ini menyatakan 10 malam yang akhir, tak disebut berapa-berapa hari bulan. Laporan yang lain pula menegaskan
Rasulullah SAW apabila tiba 10 malam terakhir bulan Ramadan, baginda menghidupkan dengan ibadat dan meminta keluarganya berjaga malam untuk beribadat, serta tidak bercampur dengan isteri-isterinya. Tak tidur dengan isteri pada malam 10 akhir bulan Ramadan, kerana menghabiskan masa dengan ibadat. Tanda-tanda keajaiban Lailatul Qadar. Ini adalah huraian sebenar mengenai Lailatul Qadar. Ia bukan bermaksud menunggu berlakunya perkara-perkara yang luar biasa, seperti yang diceritakan oleh orang awam. Para ulama menyebut juga tanda-tandanya yang dilaporkan daripada Rasulullah dan para sahabat yang menyaksikannya. Contohnya, malam bercahaya pada waktu yang gelap bagaikan adanya bulan. Ini di antara tandanya. Walaupun malamnya gelap gelita, bulannya tak ada, tapi kelihatan cerah macam ada bulan. Itu antara tanda yang dapat dilihat oleh mereka yang diizin oleh Allah untuk melihatnya. Ia disinari oleh ramainya para malaikat dan keberkatannya meriah dengan ibadat hamba-hamba Allah yang saleh. Sebabnya kerana malam tu malam yang banyak malaikat, makhluk yang gaib. Orang yang Tuhan izin nampak bercahaya pada malam itu. Malam banyak orang beribadat. Orang yang Tuhan izin nampak alamatnya pada malam itu. Matahari pada petangnya lembut. Kadang-kadang orang tu dapat tengok matahari waktu petangnya lembut. Cahayanya tak panas pada waktu petangnya, menandakan malam akan berlaku Lailatul Qadar. Dan cahaya matahari waktu pagi keesokannya juga lembut, sehingga matahari yang kemerahan itu berwarna putih. Kadang-kadang sedar-sedar pagi dah. Sedar-sedar pagi dah. Kalau malam dah awak apa saja je lah. Waktu pagi tiba-tiba kelihatan mataharinya tidak bercahaya begitu panas. Jadi putih matahari. Ada juga tanda-tanda Lailatul Qadar yang tidak dapat disebutkan. Dan banyak lagi tanda-tanda yang lain. Malam Lailatul Qadar menjadi terang benderang, kerana pada malam itu selalu ramai para malaikat yang bersama malaikat Jibril selaku pemimpin mereka turun ke bumi bagi memeriahkannya. Kedudukannya mulia di sisi Allah. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berlaku pada malam itu turunnya hujan rahmat. Rasulullah SAW bersembahyang sehingga tanah melekat pada wajahnya dan memberitahu bahawa malam itu berlakunya Lailatul Qadar. Para sahabat dan orang yang baik pula melihat tanda-tanda luar biasa menandakan keberkatannya. Dalam kitab Dalilul Falihin menceritakan kisah Imam Nawawi semasa kanak-kanak. Imam Nawawi ialah seorang alim dalam mazhab Syafi'i yang berasal dari Syria, dari Syam, yang mujtahid dalam dalam mazhab Syafi'i. Dikisahkan pada masa Imam Nawawi kanak-kanak, apabila dia bangun pada salah satu malam terakhir Ramadan, dia memberitahu bapanya mengapa malam itu kelihatan cerah bercahaya, sedangkan anggota keluarga yang ada bersamanya tidak melihat bercahaya. Ayahnya memberitahu malam itu adalah Lailatul Qadar dan meminta anggota keluarga bangun beribadat pada malam itu. Itu bila kita nampak, gerak orang lain buat ibadat untuk mendapat kelebihan pada malam itu. Keluarga kita. Orang yang hanya melihat tanda-tandanya sahaja tanpa melakukan apa-apa ibadat tidak termasuk dalam kumpulan mendapat kelebihan. Orang yang dia nampak cerah, cerahnya dia kata, tak buat apa-apa begitu saja je. Maka tak ada kelebihan bagi dia. Sekadar tu sajalah. Duduk saja-saja je. Hanya orang yang menghidupkan malam itu dengan ibadat tetap menemui kelebihan, walaupun dia tidak dapat apa-apa tanda luar biasa. Walaupun orang tu tak nak tanda apa-apa pun, tapi dia buat ibadat sepenuhnya, maka dia dapat kelebihan Lailatul Qadar. Itu yang pentingnya buat ibadat. Tak nampak tanda buat apa. Sesiapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan pasti akan bertemu dengan salah satu daripada malam Lailatul Qadar. Hukum menceritakan tanda-tanda kelebihan Lailatul Qadar. Makruh
kepada sesiapa yang melihat tanda Lailatul Qadar menceritakannya kepada orang lain. Makruh dia cerita ke orang bila dia nampak tanda Lailatul Qadar. Makruh. Kecuali sekiranya ingin mendapat penjelasan daripada para ulama yang amanah. Kecuali dia nak tanya ulama, dia tak tahu, dia tanya ulama, tanya orang alim. Itu dia benarkan. Kalau saja-saja nak cerita megah-megah, akhirnya jadi hilang kelebihan bagi dia pula. Ibu kepada orang yang beriman, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang mesti dilakukan sekiranya mengetahui malam itu adalah Lailatul Qadar? Aisyah bertanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kalau sekiranya saya tahu malam itu malam Lailatul Qadar, macam mana saya nak buat? Nak buat apa wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, ucapkanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maksudnya, ya Allah, Tuhanku, sesungguhnya Engkau lah yang Maha Pengampun, maka ampunilah aku. Minta Tuhan ampunkan dosa. Oleh kerana para ulama berselisih pendapat menentukan bila berlakunya malam Lailatul Qadar, umat Islam dinasihatkan supaya menghidupkan seluruh Ramadan, terutamanya pada 10 malam yang akhir, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana para ulama khilaf dalam menentukan bila berlakunya bulan Ramadan. Bila berlakunya Lailatul Qadar. Dalam hadis yang dibaca tadi, ada menyebut 21, 23, 25, 27, 29 dan malam akhir. Dalam hadis yang lain menyebut 10 yang akhir, disebut umum. Umum. Yang muktamadnya umum, tak tahu 10 yang akhir, yang lebih kuatnya 10 yang akhir. Oleh kerana itu, buat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah beribadat pada bulan Ramadan sepanjangnya, terutamanya pada 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Wallahu alam. Kita sambung minggu depan sejarah puasa-puasa.